Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada malam ni kita diberi lagi ruang dan peluang oleh Allah untuk menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan kami yang berada di Selangor, macam saya duduk jauh Bangi, Selangor lah tu, insya-Allah telah dibenarkan oleh pihak pemerintah Selangor untuk menunaikan solat berjamaah bermula daripada hari Jumaat ni. Alhamdulillah, pada hari Jumaat ni dibenarkan untuk solat berjamaah di surau dan sebagainya, dan dibenarkan untuk kembali mengadakan kuliah pengajian. Tuan-tuan yang dah berapa lama dah? Budak-budak normal tak apa. Kalau bapa budak tak apa. Tuan-tuan dah berapa lama dah boleh solat jamaah di wilayah ni? Sini dah berapa lama dah boleh benarkan solat jamaah? 2 minggu dah. Saya rasa mungkin mereka tak tahu lagi, kena maklumkan kepada mereka. Mungkin yang tinggal di sini, saya rasa mereka tak tahu yang surau dah dibuka. Kita bersangka baik, husnul zon. Kita tolong maklumkan kepada sahabat-sahabat kita, surau sudah dibuka, supaya mereka dapat mengambil peluang untuk datang solat berjamaah. Kalaulah mereka tahu, kalaulah sahabat-sahabat kita tahu kelebihan solat berjamaah, merangkak pun mereka akan sampai, kalau mereka tahu. Dan tugas kita untuk bagi tahu mereka kelebihan solat jamaah, dan kedua bagi tahu kepada mereka, mungkin mereka tak tahu, surau dah dibuka. Jadi surau dah dibuka, jadi kita bersangka baik, mungkin mereka tak tahu surau dibuka, jadi tolong maklumkan. Muslim mukmin, solat jamaah dia mesti di masjid di surau. Muslim mukmin, solat jamaah dia masjid surau. Kalau di office dia surau, atau tempat tu memang dah digazetkan untuk solat fardu di situ, itu muslim dan mukmin. Kalau ada orang kata kepada kita, dia kata, hang dengan anak bini hang rapat tak? Dengan anak-anak semua? Dia kata tak berapa rapat. Hang sehari berapa kali sembahyang jamaah dengan bini, dengan anak-anak hang? Oh, dia kata tak pernah. Apa situlah hang tak pernah rapat dengan anak bini hang? Bagi tahu dia,
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sekalipun Nabi tak pernah solat fardu berjamaah dengan anak isteri Nabi di rumah. Mereka Nabi solat dengan para sahabat di masjid. Nabi solat di tempat yang digazetkan 27 ataupun 25 kali ganda. Tetapi pernah dengar seorang lelaki buta zaman Nabi, rajulun a'ma, buta, minta izin kepada Nabi untuk dia semayang di rumah. No logik lah. Dia buta, laisa liqa'id. Wahai Rasul, tak ada orang nak pegang tangan aku, nak tarik aku pergi semayang jemaah. Dia undang Nabi ke rumah dia, dia minta excuse, dia minta keizinan untuk solat di rumah. Nabi benarkan. Sebab apa? Sebab dia buta. Sehinggalah bila Nabi nak balik daripada rumah dia, azan dikumandangkan. Nabi tanya kepada dia, hal sami'tan nida, kamu dengar tak bunyi muazzin melaungkan azan? Kata dia dengar. Fawajabat, wajib untuk kamu solat berjamaah. Hang fikirlah macam mana pun, ikhtiarlah macam mana pun, solat berjamaah. Tu lelaki buta. Yang tak berapa buta ni, yang buta perut ni. So ingatkan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, solat jamaah penting. Allah nak bagi bala apa lagi kat kita sampai kita jadi tak sedap ni? Allah nak bagi musibah apa ni kat kita? Berapa bulan Allah tutup pintu masjid, pintu surau. Bila Allah buka balik, kita masih tak sedap. Apa kita nak jadi? Tolong tuan, maklumkan kepada sahabat-sahabat kita. Maklumkan, masjid dah dibuka, surau Najih dah dibuka. Bagi tahu kat mereka, tak ada prosedur apa semua ni nak main tembak-tembak ni semua tak ada. Nah abang daripada ingat kena tembak. Saya kami tak sihat main semayang tembak balik dah, tak apa, tak main semayang. Kita sayang diri kita. Orang tak semayang jamaah kita sedih. Kita meronta-ronta nak semayang jamaah lah. Allah tarik ni, Allah tak boleh duduk. 3 bulan ni semayang jemaah di rumah ni dia tak sama macam kita semayang jemaah di masjid di surau. Allah kembalikan nikmat ni, tolong gunakan nikmat ni sebaik yang mungkin. Okey tuan-tuan puan-puan sekalian, kita berada dalam bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan kedua daripada bulan haji. Bulan haji ni ada 3 bulan. Pertama bulan Syawal, Zulqa'dah, dan kemuncaknya bulan Zulhijjah. 3 bulan. Sebab apa bulan Syawal dinamakan bulan haji? Sebab apa bulan Zulqa'dah dinamakan bulan haji? Orang tak buat haji bulan Zulqa'dah. Dan kemuncak bulan haji adalah bulan Zulhijjah. Dinamakan bulan Syawal dan Zulqa'dah bulan haji daripada zaman Ibrahim alaihissalam sampailah zaman Nabi kita. Orang yang hendak menunaikan ibadah haji, kalau mereka yang duduk di pelosok dunia, yang mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke tanah suci, sama ada berkenderaan atau berjalan kaki, semenjak daripada bulan Syawal mereka dah mula keluar daripada tempat tinggal mereka menuju ke tanah suci. Kalau tuan tengok ada geng-geng motor yang duk naik motor tu pergi haji kan, pasal tak 2-3 tahun lepas ada. Tahun lepas pun saya jumpa satu grup BL, grup motor Kapcai, buat haji naik motor. Mereka kata kami keluar ustaz lepas daripada bulan Syawal, pertengahan Syawal kami dah shoot dah menuju ke tanah suci. 2-3 hari sebelum bermulanya ibadah haji kami sampai sebab perjalanan. Kalau yang mungkin dekat sedikit dengan Mekah, mungkin pertengahan bulan Zulqa'dah, awal bulan Zulqa'dah mereka mula keluar. Adapun penduduk lokal, bulan Zulhijjah mereka dah baru keluar ke tanah suci. Kalau tuan-tuan perasan tahun lepas, tahun ni qadarallahu ma syafa'alah, tahun ni kita tak ada jamaah haji tahun ni. Dan ini bukan kali pertama yang berlaku.
Kalau tuan-tuan belajar sejarah, banyak kali dah berlaku wabak, virus, dan banyak kali dah tutup haji untuk jamaah. Cuma kita berada satu zaman yang mungkin ni kali pertama dan kali terakhir berlaku zaman kita hidup ni. Jadi kalau tuan-tuan perasan penerbangan haji tahun lepas dan sebelumnya KT. Tahu tak KT? KT maksud apa? Bukan Kuala Terengganu. KT maksud apa? KT tu number flight haji. KT1, KT2, KT3 kan. KT1 penerbangan pertama jemaah haji setiap tahun akan berlepas pengakhir bulan Syawal. Perasan tak? Walaupun penerbangannya 8 jam. Sebab apa keluar awal bulan Syawal? Sebab airport di Mekah ni terlalu crowded dengan jutaan jemaah yang tertumpu. Jadi disusun jadual penerbangan bermula Syawal, Zulqa'edah dan kemuncaknya bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang tanya kita, bulan haji ada 3. Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah. Mana-mana sahabat yang nama dia terpanggil buat haji tahun ni ada ke? Tuan-tuan tak buat haji ni tak boleh duduk. Saya kalau tak buat haji tak boleh duduk. Sebab saya tiap tahun pergi haji. Saya bawa jamaah. Tak pergi haji ni tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Tapi kalau tuan-tuan, nama tuan-tuan naik tahun ni, tak dapat buat haji, satu je, banyakkah sabar. Itu je nak pesan. Banyakkah sabar. Lulu hati ni tuan-tuan. Kita pergi pertama sebab kita bawa jemaah. Saya pergi tiap-tiap tahun saya bawa jemaah haji saya. Yang kedua, sebenarnya antara nikmat buat haji bila kita dapat angkat tangan berdoa di Arafah. Yang ni subhanallah. Nikmat buat haji, antara nikmat buat haji, bila kita boleh angkat tangan, kita merintis, kita merayu, menangis kepada Allah di Arafah, luar biasa. Saya bersumpah dengan nama Allah, tuan-tuan tak boleh angkat tangan doa berjam-jam, tak boleh, takkan. Tapi tuan-tuan boleh buat di Arafah. Hanya orang yang buat haji saja boleh cerita. Lepas daripada kita solat jamak dan qasar di Arafah, Zuhur dan Asar, nak tunggu maghrib tu, ada 5-6 jam kita boleh menangis, teriak, merayu, angkat tangan minta kepada Allah di Arafah. Bukan istilah tak ada benda dah nak doa, bukan yang tu. Tapi masa yang ada 5-6 jam tu tak cukup untuk kita berdoa. Tapi kalau tahun ni tak dapat, nama dah naik, qadarallahu ma syaa fa'ala, tak dapat buat haji, sabar. Mudah-mudahan tahun depan nama naik. Dia tahu, ustaz, kalau tak sampai tahun depan saya mati, jangan mati lagi. Buat haji dulu baru mati. Kalau mati tak ada buat haji, insya-Allah innamal a'malu binniyat. Kita dah niat dah, tapi tidak kesampaian. Insya-Allah ada ganjaran yang tercatat di sisi Allah Jalla wa Ala. Okey. Yang kedua, sunnah yang besar dalam bulan Zulhijjah. Tadi sunnah Ibrahimiyah haji tu. Yang kedua, sunnah yang besar bulan Zulhijjah, semua orang tahu. Sunnah Ibrahimiyah yang kedua adalah korban. Semua orang tahu benda ni, korban. Ini dia panggil sunnah Ibrahimiyah kerana ia diasaskan oleh Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan balik tengok dalam surah Safat. Bila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tanya kepada adik-adik Ismail, Inni ara'aitu fil manam anni adbahuka fandur ma'adha ajara. Qala ya abatif al-mal tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bila dia mimpi para nabi, salah satu daripada cabang mereka menerima wahyu. Mimpi para sahabat bila diceritakan kepada Nabi dan Nabi juga adalah merupakan hadis. Contoh, tuan-tuan mengaji dalam hadis Tirmizi. Bila Nabi SAW kumpul para sahabat
berbincang macam mana nak kumpulkan orang solat berjamaah. Dan ingat kan, ada yang bagi cadangan bunyi loceng, ada yang cadangan ambil kayu api kita bakar dan sebagainya. Tak ada, hari itu tak ada jawapan. Malamnya seorang sahabat bermimpi, nama dia Abdullah bin Zaid. Dia mimpi apa? Mimpi ada orang ajak dia cara, kamu nak kumpul orang solat jamaah, laungkan kalimah Allahu Akbar, azan. Esok dia cerita kat Nabi. Nabi kata mimpi yang benar. Nabi benarkan mimpi itu dan Nabi suruh dia ajar mimpi itu kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pun jadi muadzin dan Umar pun kata aku pun mimpi yang sama. Maka Nabi kata mimpi yang benar. Jadi sahabat mimpi Nabi benarkan itu sebagai hujah. Kita mimpi pasal gatal perut. Saya pun mimpi juga ustaz. Hang punya mimpi yang mau simpan jauh-jauh. Sagi hang mimpi, kawan mimpi, agama jadi apa? Jadi kartun. Agama jadi sang kancil dengan kura-kura. Tak boleh. Kita mesti berpaksikan kepada dalil. Jadi, wahai, dia tanya anak dia Ismail, wahai anak aku bermimpi. Yang sesungguhnya aku menyembelih kamu, apa pendapat kamu? Ya, cuma ayahanda. Bismillah. Tunaikan apa yang kamu mimpikan. Kamu akan tengok macam mana aku jadi orang yang sabar. Jadi daripada rentetan inilah berlakunya ibadah korban. Kemudian disambung oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita, saya dah kumpul lebih kurang 12 ke 14 hadis mengenai bab korban. Mana yang sempat saya baca, mana yang tak sempat saya sambung tahun depan. Bab korban ni. Mana yang sempat saya baca, mana yang tak sempat tahun depan. Okey, tuan-tuan, para ulama berbahas panjang mengenai masalah korban. Apa hukum buat korban? Wajib, sunat muakkad, fardu kifayah. Kita ambil ini semua, kita tak tepi. Kita ambil sepotong hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Hadis ini kata Syekh Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan. Cuma para ulama hadis yang lain mengatakan terhenti setakat Abu Hurairah sahaja. Jadi dua pendapat ni dua-dua kita pakai. Tak ada isu pun. Sebab para ulama hadis bukan Syekh Albani seorang je, ada orang lain pun ada. Jadi kita hormat ke semuanya. Tuan-tuan boleh faham? Hormat ke semuanya. Boleh faham insya-Allah? Jadi hadis daripada Abu Hurairah ni kata Syekh Albani hadis ni hasan, man kana lahu sa'ah wala yudahi fala yaqrabanna musallana. Pertama tuan-tuan kena tahu, kebanyakan hadis-hadis yang datang cerita fadilat korban, kebanyakannya tidak sahih. Kebanyakannya, jujurnya. Hadis yang saya baca yang pertama ni hadis yang hasan, ada lagi tak ada, nanti kita sambung. Siapa yang ada kelebihan, keluasan, keruasan, kelebihan, keluasan rezeki, buat korban dalam kurungan, dia tak buat korban sebarang sebab. Bukan dia tak tahu hadis korban, bukan dia tak tahu, dia tahu. Ustaz dok main cerita hadis korban ni berbuih mulut ustaz. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Saja tak buat korban. Bukan dia tak tahu surau dah buka, saja tak main sembahyang jam. Contoh tu pun nampak ada contoh. Bukan dia tak tahu surau dah buka. Dia tahu mengenai kelebihan buat hadis korban, saja tak buat korban tanpa sebab. Musallana, orang ni tolong jangan dekat dengan tempat dalam kurungan
sembelihan. Tuan-tuan, Nabi SAW bila solat raya di musalla, di dataran padang, kan? Bila tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan dibawa ziarah dalam area Masjid Nabawi. Betul tak? Kita akan dibawa tengok dia panggil pada satu taman tu, dia panggil Thaqifah Bani Sa'idah, tempat orang berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Betul tak? Kita dibawa lagi, mutawif akan tunjuk, ni nama dia Masjid Ghamamah. Tuan-tuan dah pergi umrah ke belum? Dia kata, kalau aku mengaku, ustaz tanya aku, baik aku kata buat tak tahu pun tak apa. Sekali lagi aku kata pernah, dia tanya aku Jahanam. Pernah pergi tak pernah pergi? Sudah tak mengaku dah. Tadi nak mengaku tak mengaku dah. Pernah pergi tak pernah pergi? Pernah pergi tak pernah pergi? Tadi duk hangguk-hangguk lah buat dia tahu. Dah agak lah. Masjid Ghamamah ni dia tak jauh dengan perkuburan, tak jauh dengan kubur Nabi. Masjid Ghamamah tu, situlah Nabi semayang raya. Situlah Nabi solat istisqa tu. Jadi siapa ada kelebihan rezeki, dia tak buat korban, jangan dekat dengan tempat sembelihan. Ada para ulama hadis kata apa dia? Lepas semayang raya, hampir balik. Hang tok sah duk mai kalang kabut di tempat sembelihan. Nabi tak mau tengok muka orang yang kedekut ni. Pergi balik. Dahsyat tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak buat korban, dia dah mai tempat sembelihan, dia pula dah bagi arahan. Ni mana boleh ni lembu ni sepatutnya kena sembelih dulu, lembu ni nanti. Dia pula. Dia sepatutnya mau melingkup balik wang. Nampak tak? Berdasarkan hadis ni bagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dia tengok hadis ni, dia kata bagi pendapat aku, hukum buat korban adalah wajib. Seorang ulama nama dia Zarwali Khan. Masa saya belajar di Pakistan dulu. Zarwali Khan. Dia ni musyrif, dia ni syekhul hadis di Jami'ah Ahsanul Ulum. Dia syekhul hadis di situ. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Maulana Fakhr Razi, Maulana Fakhr Razi orang yang habis daurah hadis di situ. Daurah hadis ni maksudnya clear pengajian dia, kutub hadis yang 6 tu dia habis di situ. Itu Maulana Zarwal Khan tu syekh dia. Dalam satu tazkirah dia sebelum Jumaat, dia kata, bagi pendapat aku, dia kata, mana-mana orang yang ada kelebihan keluasan rezeki ni macam mana? Kalaulah dia ada duit, saya tukar currency lah, senang. Kalau pakai rupi takut tuan-tuan tak faham. Kalaulah dia ada duit, tuan-tuan sekalian, dia ada dekat tangan dia, katalah 800, 900 ringgit. Tukar currency ya. Berapa sini satu bahagian korban? Berapa? 7,5. Katalah dia ada 900. Dalam bank pun tak ada, yang tu je ada. 900 saja ada. Dia ambil 7,5, dia buat korban. Baki dekat dia tinggal berapa dik? 100,5. 100,5 ni cukup lah untuk dia makan dengan anak bini dia hari ni dengan esok. Lusa tak ada dah. Kalau macam tu, orang ni kata dia wajib buat korban. Dahsyat tuan-tuan. Tak, saya tak payah bincang lah. Tak payah bincang lah. Hukum korban ni dia wajib ke, sunat muakkad ke, fardu kifayah, tak payah bincang. Bincang. Allah bagi saya tuan-tuan ni limpahan rezeki, subhanallah. Dahsyat kan? Allah bagi limpahan rezeki. Kadang-kadang kita dapat rezeki daripada sumber yang kita pun tak sangka dapat. Pernah tak? Tak usahlah tengok benda besar. Tuan-tuan, Ramadan baru ni kita pun tak sangka. Tengok-tengok ada orang hantar kita makanan buka puasa. Itu rezeki yang kita tak sangka. Allah bagi kita rezeki anak kita, isteri kita. Anak isteri kalau sakit masuk hospital pun ada insurans, duit ke pun tak keluar. Tak, jujurnya saya tanya tuan-tuan jujur nah. Dengan rezeki limpahan yang Allah bagi kat kita, kan? Kita ambil 700,5, 800 buat korban. Saya tanya jujur ni,
kita jadi miskin ke? Kita jadi susah ke? Kira dengan kita buat korban 700 setengah 800 itu, kira anak bini kita tak boleh makan ke? Tak. Pasal apa kita berkira? Dalam bab dunia, saya dengan tuan-tuan cukup tak berkira. Betul tak? Sebab kita rasa perlu. Sayangnya kita tak rasa perlu dalam bab agama. Saya bagi tahu jujur daripada hati saya. Dalam bab dunia, kita tak berkira. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang kereta kita rosak ni tak jangka boleh rosak. Aircon rosak, apa kompresor, apa lo rosak semua ni, hantar pergi ke mekanik. Tuan-tuan, kalau benda ni rosak, dia bukan makan ribu, bukan makan ratus. Mekanik call, dia kata, tuan ni nak repair ni 1,500. Kalau nak ori 2,000. Repair tak? Jawablah, itu pun tak mau jawab. Saya nak balik lah. Nak repair tak? Pasal apa tuan-tuan repair? Pun tak mau jawab juga. Sebab nak guna keperluan. Tapi kita tak rasa agama tu perlu macam tu. Kalau kita yang Allah bagi kelebihan rezeki, kita tak hidupkan sunnah ni, siapa nak hidupkan? Dan takkan jadi miskin. Tuan-tuan pegang ni. Tuan-tuan gigit perkataan ni dengan gigi geraham kita. Takkan jadi miskin orang yang berkorban. Bahkan itu salah satu daripada kita bersyukur. Cara kita bersyukur kepada Allah. Allah mesti akan limpahkan kita dengan rezeki yang melimpah-limpah. Buat korban. Bismillah. Bismillah buat korban. Jangan pernah berkira-kira dalam bab agama. Allah bagi kita macam-macam. Tuan-tuan, dalam bab korban ni, mazhab Hanafi kata wajib. Tuan-tuan ada masa pagi raya, pergi masjid Pakistan, masjid India. Tengok macam mana Pakistan, India ni berkorban, subhanallah. Orang Pakistan, India ni kelebihan dia. Mana saja tempat mereka ada, mereka cari rezeki, mereka akan buka masjid. Mana saya pernah berceramah di Melbourne tahun lepas. Di Melbourne ada masjid Pakistan, ada masjid India. Bukan tu saja. Satu tempat tu saya dijemput kuliah subuh untuk masyarakat Melayu Singapura yang duduk sana, yang ada PR sana. Ada satu gereja. Gereja ni memang tak boleh buat renovation, apa pun tak boleh buat. Dia macam satu, dia panggil apa? Macam UNESCO punya tu kan. Tak boleh sentuh apa pun. Satu Pakistan beli gereja tu, jadikan surau untuk geng-geng Melayu semayang. Pakistan, India, mereka pergi mana pun, mereka akan buka masjid, buat masjid surau. Tak usah pergi jauh lah. Kuala Lumpur, pergi Melbourne. Kuala Lumpur tu ada, betul tak? Kuala Lumpur ada masjid Pakistan, masjid India. Orang Pakistan, India, dia pergi mana pun, dia akan buat masjid. Dia macam orang Melayu lah. Orang Melayu, dia pergi mana pun, dia akan buat masalah. Sama. Lebih kurang. Pergi pagi raya. Tengok mereka sembelih korban, subhanallah. Saya belajar di Pakistan. Di masjid kami, Masjid Umar Ibn Khattab. Kalau korban ni, lembu takat 450 tu apa sangat. Kambing ni 2-3 ribu ekor biasa. Sebab mereka cakna betul dalam bab korban. So saya cerita dah, dia wajib ke, sunat muakkad ke, fardu kifayah, tak payah cerita. Sekejap lagi balik ambil tangan buah tadai. Allah bagi aku macam-macam, aku tak buat korban. Pasal apa aku jadi berkira sangat dengan agama? Jangan sampai nanti Allah berkira nikmat Allah pada kita. Buat korban. Bismillah. Buat korban. Mampu satu bahagian, satu bahagian. Mampu dua bahagian, dua bahagian. Tuan-tuan, kita dalam bab dunia ni cukup tak berkira? Betul. Tuan-tuan setuju tak? Dia, telefon tu elok lagi, Note 9. Keluar Note 10 Pro Plus. Beli 4,000 lebih. Tak berkira. Kadang-kadang benda tu tak perlu pun. Note 9 tu elok lagi, tapi daripada orang kata ni Note 10 Plus ni bagus ni. Beli. Pasal apa? Agama berkira. Yang ni mau muhasabah. Yang ni mau muhasabah. Hadis pertama. Hadis kedua. Saat ni saya buka jawab. Tenang, relax lah. Saat ni saya buka soal jawab. Hadis kedua.
Hadis Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshain aqranain saminain wa fi riwayatin amlahin fayad'u rijlahu ala sihafihima wa yusammi wa yukabbir bismillah Allahu akbar. Kata Anas bin Malik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih untuk dijadikan korban kabshain, 2 ekor kibas. Pertama, tuan-tuan pihak pengurusan. Tuan-tuan pihak pengurusan. Kalau tuan-tuan buat korban, dibagi amanah oleh ahli qaryah untuk buat korban, paling baik tuan-tuan turun sendiri ke tempat nak beli binatang korban di kandang, pilih sendiri. Dan Nabi pilih sendiri. Sebab apa? Sebab benda bila kita tengok, kita puas hati. Tuan-tuan beli barang online dengan offline. Duk beli Shopee, Lazada kan, online, nampak tak? Pernah tak barang tu sampai kita sakit hati? Pernah tak? Selalu kan, celaka betul kita, marah maki lagi. Tapi kalau kita beli barang offline, COD, nampak tak? Pergi kedai tengok, betul tak? Nak beli puas hati tu. Kalau tak mau beli sebab tak puas hati tu. Nabi turun, Nabi pilih sendiri. Paling baik. Dia tak sekadar hello je. Kita dah ambil kawan ni lembu dah 10 tahun dah. Tahun ni kami mau 5 ekor lembu macam tahun lepas. Dia tak jadi tu. Pilih turun, puas hati. Nampak tak? Itu sebaik-baiknya. Lepas tu tahun lepas ada sahabat tanya saya, ada isu lah, ada satu taman baru, depa taman baru, taman rumah Semidi. Saya tak mau bagi tahu tempat lah, tapi di Bangi. Tak mau bagi tahu tempat, tapi di Bangi. Taman baru, bila masuk bulan Zulhijjah, jamaah taman duk bising lah sebab depa tak buat korban. Depa taman baru. So orang duk bising ke AJK Surau pasal siapa tak buat korban. Kita rumah Semidi 800,000 sejuta tak buat korban, malu kat orang. Last sekali AJK buat mesyuarat tergempar, lantik AJK korban. Bagilah jawatan, dia jawab cari lembu korban sebab nak raya lagi 10 hari. Sebab lembu yang elok-elok ni semua orang dah booking awal. Jadi ada seorang ni jadi AJK cari lembu korban. Dia orang Siam, orang Patani. Duk ada restoran Patani, restoran Tom Yum 4-5 biji dibagi. Dia duk cari, tak ada. Dia hello adik-beradik dia di Patani. Tanya lembu lah, dia kata ada. Adalah urusan nak masuk lembu pun bukan senang. Kena ada AP apa semua ni. Mereka pun buat urusan. Kalkulit balik, lebih satu bahagian tu lebih 150. Kalau 700 jadi 850 sebab transport, kos apa semua ni. So settle. Bila masuk dalam meeting hari kedua, tanya macam mana Haji, lembu settle. Lembu ambil mana Haji? Lembu saya call adik-beradik saya daripada Thailand, buat masuk Malaysia secara legal. Semua setujulah. Satu pakcik dia orang Thai, dia orang tua. Dia jenis makan garam dulu pada orang lain. Dia tak setuju. Itu tak boleh. Kita nak buat korban, mana boleh ambil lembu pada Thailand. Pakcik ni kata, kita bukan seluduk lembu ni. Kita boleh masuk dengan ada surat veteriner apa, masuk secara legal. Tak boleh dia kata. Pasti buat tak boleh pakcik. Dia kata kena ingat, kita nak buat korban, kita ambil lembu daripada Siam. Lembu ni Siam ni semua kafir. Tu dia punya Islamik tu. Pakcik ni dia orang Siam, dia tak tahu cakap apa. Dia keluar dia telefon saya, kata ustaz ni kata ni dia tak bagi kita beli lembu Siam. Dia kata kafir kata. Gimana nak royak dia ni? Saya kata pakcik pergi tanya dia, bila lembu Malaysia masuk Islam? Dia pun jenis betul Dia masuk meeting, dia tanya, pakcik Ustaz Johari suruh tanya. Dia guna nama saya tuan-tuan. Janganlah complicated saya kata macam tu. Kalau ada lembu yang orang Islam jual, yang tu paling cantik. Tapi kalau tak ada satu sing jual lembu dia pun cantik, cun, boleh tak boleh tuan-tuan beli kat dia? Boleh. Tapi tentu kalau ada yang orang Islam, kita nak beli orang Islam dulu. Tapi kalau lembu orang Islam ni semua orang dah ambil yang elok-elok, yang ada semua yang kurang sikit.
Tapi yang sini cantik lembu dia. Bismillah, tak apa. Jadi Nabi pilih sendiri binatang korban. Ini untuk tuan-tuan, pihak pengurusan. Dan Nabi pilih 2 ekor kambing. Kambing. Orang Arab kambing habis ya. Orang Arab lah ni, orang Melayu kambing habis ya. Dulu orang Melayu kambing darah tinggi, kecil manis, paru-paru berayang, jantung berlubang, semua dia bagi kat kambing. Betul tak? Tuan-tuan pernah dengar orang Melayu, kambing ni apa, darah tinggi, semua dia bagi kat kambing. Hari ni orang Melayu dapat kambing habis. Hilang adik-beradik, hilang saudara mara. Saya pernah ada sahabat buat rumah terbuka tahun lepas. Kambing golek. Kita main-main, dia ustaz nak makan apa? Dia tunjuk kambing tak? Tapi orang beratuk ramai. 50 orang lebih. Dia tak apa, ustaz tak payah beratuk. Mai. Dia tarik tangan saya, dia kata kat beratuk ni bagi laluan sikit, ustaz sampai, bagi ustaz ambil dulu. Yang beratuk ni kata apa? Ustaz tak ustaz, kambing belakang. Oh dahsyat tuan. Orang Melayu dapat kambing, hilang adik-beradik, hilang saudara mara. Jangan main-main. Nabi pilih 2. Kalau orang tanya tuan-tuan kan, tuan-tuan nak ambil 2 bahagian lembu 1,500, okey? 2 bahagian lembu 1,500. Dengan tuan-tuan nak korban sekok kambing 1,000, mana lagi baik? Korban sekok kambing 1,000 lagi baik daripada 2 bahagian lembu. Kaedah dia, 1 nyawa. Boleh faham? Itu kaedah dia. Sekok kambing 1,000 lagi baik daripada 1,500 2 bahagian lembu. Dan Nabi pilih binatang korban macam mana? Ni tuan-tuan nak kena tahu lah, tuan-tuan nak pergi kandang pilih ni. Pertama, Nabi cari binatang korban kambing tu aqranain, bertanduk. Bertanduk. Ni lebih kelebihan. Yang kedua, saminain. Lembu tu gemuk. Yang ketiga, amlahain. Amlahain ni maksudnya lembu tu, kambing tu warna putih, tapi di tubuh badan dia tu ada tompok warna hitam. Dulu tuan-tuan pernah dengar masa kita kecil tu, iklan susu Fenlih tu. Lembu daripada New Zealand tu. Lembu yang putih ada tompok hitam tu. Maksud yang kedua, amlahain, dia warna putih, tapi pergelangan kaki dia semua bulu warna hitam. Kalau tuan-tuan sampai tempat saya mengaji di Yaman dulu. Saya mengaji di Ma'rib. Ma'rib tak ada orang Melayu, saya seorang. Ma'rib. Kalau sekok kambing yang Nabi pilih, macam Nabi pilih, ada tanduk, saiz dia cantik, bulu dia warna putih, kaki dia warna hitam, sekok kambing harganya tidak kurang daripada 1,000 USD. Berapa dik? 4,000 lebih. Sedangkan di sana ada kambing yang lebih murah. Nak tunjuk Nabi dalam bab korban, Nabi buat yang paling baik. Sebab apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa buat amalan paling baik. Dan tuan-tuan pernah dengar tak kisah Qabil dan Habil, 2 beradik anak Nabi Allah Adam AS, yang Allah suruh sembelih. Allah terima sembelihan siapa? 2 orang ni. Allah terima sembelihan yang paling baik, yang paling berkualiti tinggi. Dan Nabi pilih yang paling berkualiti. Sebab tu dalam bab korban tak payah berkira-kira. Tak payah kira-kira. Tuan-tuan dah bagi dekat AJK satu ekor kambing berapa dik? Tahun ni tak buat kan? Tahun lepas berapa dik? Tak tahu. Tuan-tuan tahu makan kambing, harga pun tak tahu. Tahu makan kambing, harga pun tak. Satu ekor kambing kata dah 1,000. Kita nak buat seekor kambing 1,000. AJK call kita, tuan, kami kat kandang kambing ni. Ada seekor kambing ni cantik, 1,300. Saya hantar gambar, ambil gambar, bagi kat WhatsApp. Kita call, dapat, dia tak dapat. Dia tak okey, on. Berapa dik ni? 1,300. Bismillah, tambah lagi 300. Jangan berkira. Kita nak sembelih seekor lembu, 5,000. Sama, AJK telefon, tuan ni ada 1 ekor ni cukup cantik ni, harga 7,000. On, bismillah. Kalau ada rezeki tambah lagi 2,000. Buat paling baik. Jangan berkira. Termasuk berkira ni, ada orang tuan-tuan dia dapat korban, dia pergi compare harga. Ada tak ada? Jenis pokok jahanam ni ada tak ada? Dia compare harga. Ni perisin berapa? 15. Surah Najih ni satu bahagian 7,5. Mai. Tak boleh. Pergi cari perisin 14. Ada satu surah murah 745. Kurang RM5. Dia ni mangkuk betul lah. Kurang RM5. Ada kata ada satu lagi murah
740. Mana? Kelang. Pi buat di Kelang. Hang nak pi Kelang pun duit minyak tu tak kira. Nak berkira, tak payah buat korban. Nak berkira, jangan buat korban. Buat korban, jangan duk berkira-kira. Nabi tak berkira. Bismillah, buat korban paling baik. Hatta kalau kita nak sembelih sendiri pun, kandang lembu, kandang kambing ni, ada kambing yang cantik, mau ambil yang tu. Bismillah, 2,000 seekor kambing, aku ambil yang ni. Kita bagi yang terbaik, tengok apa kita akan dapat. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Nabi ambil binatang korban paling baik. Dia nak cari mana ustaz? Nak cari mana ni? Apa dia, kambing ada tanduk, lembu ada tanduk, kemudian apa dia, bulu warna putih, kaki nak cari mana? Kalau ada tu satu kelebihan. Tak ada, tak apa. Tak ada isu pun kalau tak ada. Cuma tak boleh ada beberapa kecacatan dalam korban yang Nabi larang. Pertama apa dia? Nabi tak bagi kita pilih binatang korban yang kurus sampai nampak tulang belulang dia. Tulang apa dia panggil ni? Tulang rusuk dia. Tak boleh. Yang kedua, Nabi tak bagi pilih binatang korban yang buta sebelah atau dua-dua belah mata dia. Sebelah pun tak boleh, dua-dua belah tak boleh. Ustaz, saya dapat lembu korban dia rabun. Hang tahu macam mana? Nak duduk jalan, duduk tengok dah itu. Tak apa, yang tu baik kat dia. Yang penting dia tak buta. Yang ketiga, Nabi tak bagi pilih binatang korban yang tempang, yang pincang. Dia panggil LKU, lembu kurang upaya. Tuan duduk pergi kandang ni, duduk tengok dia duduk jalan semacamnya duduk jalan. Tapi kalau tuan-tuan lah pilih lembu tu elok, bawa naik atas lori, sampai surau, dia pergi terjun daripada lori, patah kaki. Tak apa. Sebab lembu ni kita dah pilih elok dah. Yang tu teknikal. 4, Nabi tak bagi pilih binatang korban yang sakit dia jelas. Kalau binatang lembu ni semua selalu yang jelas sakit kuku dan mulut. Tu tak boleh. Yang tak jelas tak apa. Saya dah rasa lembu ni kecil manis ustaz. Dah hang tahu macam mana? Dah dia kencing tengok semut dah hurun. Hang pun satu mangkuk apa dah. 4 ni tak boleh ada. Jadi tuan-tuan tengok tak macam mana pemilihan binatang korban mesti terbaik. Pemilihan binatang korban mesti terbaik. Pihak pengurusan kena clarify betul-betul. Supaya dia cari binatang korban yang paling baik sekali untuk jamaah. Clear insya-Allah? Okey. Tuan-tuan tanya dulu sebelum kita sambung insya-Allah. Kita masuk isyak berhenti kena ada arahan. Kita tak boleh jadi khawarij. Masuk isyak kita berhenti insya-Allah. Bismillah. Ada soalan tak? Silakan. Bab korban bagi clear dulu. Sebelum kita sambung. Tak habis lagi ni. Baru satu hadis ni. Ada 11 lagi ni. Isteri korban mana lebih baik? Isteri ataupun suami? Atha' bin Yasar, seorang tabi'in. Satu hari dia tanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ni bukan Ayyub perisi 15 ni. Ni Abu Ayyub sahabat Nabi. Bukan Pak Ayyub kita. Dia kata, kaifa kanat dhahaya fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala kana ar-rajul yudahi bi sya'anhu wa an ahli baiti fayakulun wa yut'imun. Abu Ayyub ni ditanya oleh tabi'in bernama Atha' bin Yasar. Atha' bin Yasar kata, Abu Ayyub, habaq kat kami. Macam mana korban yang berlaku di zaman sama ke macam hampa sahabat buat? Tentulah soalan ni tak boleh tanya. Sahabat tu orang yang paling nak ikut Nabi kan. Tapi dia nak clarify. Kata Abu Ayyub, kana rajul, adapun lelaki di zaman Nabi, dalam kurungan ketua keluarga ataupun lelaki yang menanggung keluarga. Kalau dalam rumah tu ada mak ayah yang dah tua, ada anak 2 orang. Abang Long abang Long dengan adik bongsu. Abang Long lah inilah duk jaga rumah bekas apa, dialah ketua. Adapun zaman Nabi seorang lelaki ketua keluarga lah, dia menyembelih seekor kambing atau mengambil satu bahagian lembu ataupun unta untuk dia dan mewakili ahli keluarga dia.
Kami makan daging korban tu dan kami agihkan daging korban tu. Apa maksud dia? Perbezaan antara akikah dan juga korban. Akikah untuk per individu. Clear? Korban untuk per keluarga. Akikah ada hari-hari dia. Korban ada hari-hari dia. Lepas tu tosah kelang kabut nak buat akikah pada hari raya korban. Nabi sebut clear. Ni Nabi sebut ni. Nabi sebut. Yaumus Sabi', hari ketujuh. Hari ketujuh Nabi suruh buat apa? Kalau ada anak, isytihar nama anak. Hari ketujuh Nabi suruh buat apa? Nabi suruh cukur rambut anak. Hari ketujuh Nabi suruh buat apa? Yaumus Sabi', Nabi suruh buat akikah. Lepas tu hari ketujuh kalau kita mampu nampak buat akikah. Kebanyakan orang hari ketujuh, tapi yang menghalang buat akikah sebab hari tu bukan weekend. Tu je. Kena pula hari ketujuh Yaumus Sabi', hari ketujuh kena hari Rabu. Kita tunggu hari Sabtu lah. Pasti buat macam tu. Nabi suruh Yaumus Sabi' hari ketujuh. Nabi tak kata pun Yaumul Weekend. Hari ketujuh. Adapun korban, hari raya korban dan hari tasyriq. Nampak tak? Bagi cantiklah susunan ayyukum ahsanu amala. Akikah untuk per individu setiap kepala. Adapun korban untuk per keluarga. Kalau kita sebagai ketua keluarga, kita dah sembelih seekor kambing, dah ambil satu bahagian lembu, dua bahagian lembu, merangkumi isteri dan anak-anak kita yang berada di rumah. Kata Imam Syaukani, kalau dalam rumah tu ada 100 orang tinggal sekalipun, dengan korban seorang ketua keluarga, merangkumi keseluruhannya. Batu korban per keluarga. Tapi kalau kita dah buat korban dan isteri kita pun banyak duit, dia kata, bang, saya pun nak buat korban juga. Kita kata, pilah ambil duit hang tu beli barang emas. Barang emas pun berapa kilo dah, tak larat pakai. Pilah sedekah pun buatlah, tak apa. Tatawwu'. Itu menjadi sunnah untuk dia. Tapi kalau dia tengok suami dia dah buat, dia pun tak berapa ada duit, tu saya sedih lah. Abang ni korban tiap-tiap tahun nak buat kat abang, tak buat pun kat saya. Korban sang suami mewakili keseluruhan ahli keluarga yang berada di dalam rumah dia. Tuan-tuan dah buat korban, isteri dan anak tuan-tuan, bermaksud tuan-tuan telah buat untuk mereka. Sebab tu masa Nabi sembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah, terimalah korban Muhammad dan ahli keluarga Muhammad. Nampak tak? Ya Allah, terimalah korban aku dan untuk seluruh ahli keluarga aku. Okey, ada soalan satu lagi. Dah kena berhenti dah sebab nak masuk isyak dah. Ya. Tadi ni tak habis ni. Satu hadis pun tak habis. Siapa yang berpegang daging akikah tak boleh bagi pada orang kafir, dia boleh pegang pendapat tu. Siapa yang nak berpegang dengan pendapat ulama lain kata tak salah bagi daging akikah, tak salah bagi daging korban pada orang kafir kerana tidak ada dalil yang qat'i, yang tuntas, tak ada. Dia nak pegang. Saya dalam bab-bab ni saya sangat toleransi. Kalau ada sahabat kita dapat daging korban, dia tak mau bagi pada orang kafir, no issue. Dia buat akikah tak mau bagi orang kafir, no issue. Tapi kita jangan keterlaluan. Nah? Jangan keterlaluan. Buat akikah anak ni, tak mau bagi, nak jemput orang kerja tempat kita, tak mau bagi tahu geng-geng bukan Islam ni, pergi bisik malam ni. Mau bisik ni, tak mau bagi tahu Cina ni. Last kali Cina ni pun tahu. Dia jumpa kita. Sembelih tak panggil aku. Cina tu pun. Allah. Kita pun balik rumah ni kalang kabut, bagi tahu bini kita ni, Allah, malam ni geng-geng Cina nak main 2-30 orang akikah anak kita. Dia kira nak buat macam mana ni? Tak apa.
Bini kita tak apa. Saya sebagai ketua keluarga. Dia kan ketua keluarga. Walaupun tuan-tuan rasa tuan-tuan ketua keluarga dah, dia ketua keluarga. Betul tak? Dia buat keputusan untuk tuan-tuan, betul tak? Oh, tak mengaku konon. Saya boleh handle benda ni. Dia telefon kawan yang kita panggil sekok kambing golek ni. Kita nak tambah lagi sekok. Yang sekok untuk akikah. Yang sekok ni sembelihan biasa. Ya, malam tu kira ada 2 tempat. Duk golek sekok akikah, sekok yang bukan akikah. Bini punya pandai, dia bubuh pula satu signboard. Muslim. Yang ni pula kafir ila nari jahannam, dia bubuh pula sana. Kalang kabut nampak dah. Kira Cina tak ramai lah, 2-30 orang. Yang Melayu ni ramai. Bila habis Melayu pergi lompat beratuk sana. Cina tu kata kafir naru jahannam. Kafir tak kafir, yang penting aku mau ambil kambing ni, nampak tak? Jadi nak pegang-pegang tak mau pegang pun tak apa. Jadi benda ni benda yang kita kena tolak ansur. Sebab benda yang prinsip kita kena tegas. Benda yang khilaf dan sebagainya boleh tolak ansur, insya-Allah kita bertolak ansur. Habis, nanti saya sambung. Saya sambung hadis ni yang seterusnya. Apa yang Nabi buat lepas Nabi pilih? Nabi ajak cara penyembelihan. Kira nak tumbang-tumbang ni nak bagi Allahu Akbar, Allah. Lembu pun teriak. Sebab sedih dia kena sembelih pagi raya. Kau macam mana? Kira nak turun-turun tumbang ni bismillah Allahu Akbar terus ke? Kira nak pegang pisau macam ni ke? Kira nak pegang pisau macam tu ke? Macam mana? InsyaAllah sambungannya nanti. Bila? Korban tahun depan. Tahun depan nampak. Tahun ni habis dah. Saya punya slot satu slot je. Tahun depan insyaAllah. Wallahualam. Tak boleh kita kena berhenti ikut waktu dia. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.